Bukan masih saya pelajar sini dulu. Kan mungkin cikgu-cikgu sini pun mungkin macam taraf adik-adik saya kot, ataupun mungkin akak-akak saya. Nah, sebab cikgu Aisyah dia lah cikgu yang antara mengubah karakter saya. Sebahagian dia yang antara terkejut. Kenapa tak tahu cikgu Aisyah dah meninggal ke hidup tak ada dah. Allah. Juga Aisyah di Asia. Tak kenal cikgu pun tak kenal tengok. Kan. Kalau cikgu saya yang semua cikgu saya darjah 1 sampai darjah khas yang sini hari ini masih hidup, itu Ustaz Abdul Halim Sulaiman. Itu cikgu sejati darjah 1 sampai darjah khas. Saya masih hidup dan hari ini, dan alhamdulillah semoga panjang umurnya dan murah rezekinya dan semua tuan-tuan yang dekat sini lah. Junaidin kan, dia generasi yang hidup sebaya dengan saya, melihat perubahan hidup saya. Zamzani tiba-tiba hilang. Kat mana Zamzani? Hilang daripada radar. Sebab saya mengubah haluan. Dulu saya lamat bukan banyak sangat ni. Dulu kononnya je kelas sains kan, tapi sebenarnya tak pandai pun. Tapi ada twist satu benda yang mungkin saya nak kongsikan untuk anak-anak hari ini. Tak tahu lah sampai kita sampai cikgu sejam je cikgu. Allah Akbar. Dulu subjek yang paling saya tak suka adalah bahasa. Tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke. Tapi hari ini saya ngajar bahasa Arab. Kan? Kalau nak perlukan khidmat untuk anak-anak darjah, saya boleh membantu. Kalau nak lah, kalau suci, saya pun tak pandai. Tapi nak setakat nak mengajar, setakat kamu mubtada, khabar, badal tu insyaAllah lah boleh. Boleh insyaAllah. Ya anak-anak yang dirahmati Allah, kembali kepada track asal. Ya, hari ini hari yang penuh dengan keberkatan, yaitu sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak darjah khas ni, apa makna maulid? Maulid, salihin. Ustaz ni tanya lah anak ustaz. Tadi cikgu puji tau, dia main-main, kita menyerit tinggi tau. Belajar sekolah Arab. Pandangan mereka pada bahasa Arab begitu, dapat mesti hebat. Dulu saya macam tu cikgu. Dulu saya sekolah menengah kelas sains, sambung ke high school kelas sains. Saya kata apa? Tak boleh jadi ni, jiwa saya minat sains, tapi dalam masa yang jiwa saya minat agama. Kat high school dulu saya antara budak yang setiap malam fly. Dulu kat Medan ni lah namanya baik dia dengan jenis, tapi dulu saya masuk kat high school setiap malam fly. Fly tu lompat pagar. Tapi lompat pagar bukan apa, jiwa saya dah sedikit mengubah arah. Saya fly masuk ke masjid tu. Risau kan? Sebab apa? Sebab guru saya masih ada itu, almarhum Ustaz Zakaria. Dia antara yang mengubah juga arah hidup saya. Ustaz Zakaria, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Mi'raj, itu antara karakter-karakter besar yang mengubah hidup saya daripada sains, mengubah arah. Sehingga warden pening ke mana? Zamzam ni kalau fly ni nak dimarah macam mana, nak diadu macam mana, sebab fly dia pergi masjid. Kan? Macam baik. Tapi dah saya mengubah arah. Habis STP, saya masuk pondok Kiai Samsudin. Di situlah bermulanya Zamzam hilang. Rupanya lama-lamanya kok pergi ke Mesir. Gitulah panjang ceritanya. Tak nak cerita kat sini, nanti siri yang lain lagi program motivasi mungkin kita boleh sembang-sembang. Bukan over sangat pun, tapi nadilah pada anak-anak kan, untuk kongsi mungkin jadi pencetus lah untuk kita kembali kepada track asal tujuan kita dijadikan oleh Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, Maulid tadi kembali. Maulid itu dalam bahasa Arab itu namanya isim zaman. Maulid juga membawa makna apa? Isim makan. Faham tak faham kau ni dek? Tak pun nanti akan faham. Dan kita orang Jawa ni mauludan. Maulud yuk mauludan. Maka kita akan berbincang buat program maulud. Maulid kalau isim zaman, masa kelahiran Nabi SAW. Isim makan, tempat kelahiran Nabi SAW. Maulud itu isim maf'ul, yang dilahirkan. Maka kita menyebut yang dilahirkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat dunia ni tak ada Inilah satu-satunya menyambut kelahiran seseorang, tetapi seseorang itu telah lama meninggalkan kita, lebih 1400 tahun yang lalu. Tak ada kat dunia menyambut maulud yang disambut dah tak ada hukum fiqahnya. Hukum fiqahnya luaran lahirnya, zahirnya. Nabi dah tak ada kan? Dah meninggalkan. Tapi kita menyambut maulud.
Iaitu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kalau menyambut yang ada apa? Orang yang telah kembali ke rahmatullah, kita panggil hul, hari hul. Disambutkan hul raja, ada kita menyambut kelahiran keputeraan baginda, raja kita tak ada. Yang adanya apa? Yang lain hul kan. Begitu. Tak apalah, kita nak cerita yang tu juga, nanti panjang masanya. Itu dengan nama Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Saya macam teriang-iang ada kat belakang ni, rupanya tak ada. Tak apalah. Ya, Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermulalah kisah di sini. Kenapa majlis ini majlis barakah? Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tolong fokus ini berkaitan diri kamu dan diri kita semua. Penting sangat ni sebenarnya. Yang berkaitan dengan generasi Z. Baik. Nabi SAW saat dilahirkan hebat, cukup hebat. Bahkan sebelum dilahirkan hebat dan cukup hebat. Tapi kisah itu tersembunyi. Bahkan kehebatan Nabi cukup hebat. Di awal Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ lagi. Tapi kehebatan itu masih tersembunyi. Kehebatan itu muncul untuk kali pertamanya. Bahawa yang kita sambut ini bukan calang-calang, bukan sebarang-barang. Dan tuan-tuan, puan-puan menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat terdahulu menginginkan menjadi umat Nabi. Yang mengetahui hakikat kehebatan, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Para nabi. Nabi Allah Isa alaihi salam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini adalah umat yang paling hebat. Tiba-tiba kita menjadi umat Nabi. Sebab tu doanya Nabi Allah Isa kabul tak kabul? Kabul. Akan kabul. Sebab apa? Nanti Nabi Allah Isa akan turun bersama dengan Imam Mahdi yang akan membunuh Dajjal laknatullah. Dan hari ini kita berada di mana? Di generasi yang akan menghadapi Dajjal. Allah Ta'ala alam, nak ke agak-agak hidup di generasi Dajjal? Takut kan? Kata Nabi nanti di generasi Dajjal, Nabi kata apa? Ikatlah isteri-istrimu dan anak-anakmu di rumah, di tiang-tiang rumahmu. Maksudnya apa? Anak-anak dan isteri-istri orang perempuan seolah digambarkan tak akan betah menghadapi fitnah Dajjal. Hari itu tak ada makanan yang boleh dimakan kecuali mereka yang menjadi pengikut Dajjal. Sehingga para sahabat terkasih, wahai Rasulullah, apakah makanan kami? Tak ada makanan. Siapa yang nak boleh makan akan menjadi pengikut Dajjal. Dahsyat ha? Agak-agak ibu-ibu tegakah? Sanggupkah melihat anak kelaparan? Pasti tidak. Anak-anak agak-agak sanggup ke menanggung lapar pada ketika itu? Pastinya tidak. Sehingga saya terbayang Syuaib, ikan puyuh kat sungai pun tak ada tau lah. So Syuaib ni dia dah jadi macam saya juga. Sebab apa? Dia minat mancing. Saya pun hari ini masih boleh bertobat lagi mancing. Tak tahu macam mana. Baru nak tobat Ustaz, isteri saya bersalin. Daripada lepak-lepak jadi segar mata ni. Ini hanya kaki mancing saja, tahu perasaan dia. Solin betul tak? Solin jangan terperangkap sangat dengan Syuaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, itu gambaran dahsyatnya fitnah Dajjal ni. Jadi persediaannya hari ini, wahai tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kita bersiap siaga, bukan sekadar kecemerlangan anak-anak kita, tapi kecemerlangan nanti hidup selepas kematian. Sehingga saya katakan tadi, insan yang kita sambut pada hari ini adalah insan yang terhebat. Untuk kali pertama Nabi Allah Adam ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Lantas membuka mata Nabi Allah Adam, terpampar di atas arash satu tulisan, La ilaha illallah tu Muhammadur Rasulullah. Semua tengok belakang tu, sana-sana tu. Nampak tu kan? Tulisan itulah yang terpampar. Tengok semua ke depan. Tengok muka ustaz yang handsome ini.
Perasaan handsome kan? Allah tak handsome pun. Tulisan itu tuan-tuan, lantas Nabi Allah Adam pun bersabda. Nabi dia bersabda, bukan berkata. Kalau Allah berkata ke Allah berfirman? Allah berfirman. Dia kata tidak akan digandingkan namamu wahai Allah dengan namanya Muhammad ini, melainkan insan ini insan yang teragung. Insan yang semua Nabi yang diutus oleh Allah, mereka tahu bahawa nanti Nabi yang menjadi penghulu kepada sekalian para Nabi, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anam, penghulu kepada sekalian manusia, melainkan nama ilah, nama yang paling hebat. Tu tuan-tuan, kita menyambut sambutan kelahiran Nabi pada hari ini bukan calang-calang sambutan tuan-tuan. Kalaulah mungkin Allah merezekikan kita pada saat ketika ini dengan segala ucap dan salam kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ucapan itu disahut oleh Nabi. Kita berselawat dan salam disahut oleh Nabi tuan-tuan. Bahkan kalaulah mungkin direzekikan, saya tak tahu tuan-tuan, kalaulah mungkin disingkap matanya, mata kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berselawat dan salam, selawat kita disambut oleh Nabi, selawat kita disambut oleh Allah, dan di mana kita berselawat, di situ ada Nabi. Saya satu hari terkejut tuan-tuan dengan satu majlis yang saya menghadiri, majlis perhimpunan para alim ulama menyambut Maulidin Nabi SAW. Tadi saya tanya ustazah, saya berceramah ni berapa lama? Sejam je lah ustaz, kita tutup pukul 11.30. Okey, tak jadi masalah. Saya pernah menghadiri ceramah Maulidin Nabi pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Ini ceramah di Mesir dulu. Himpunan para alim ulama, penceramahnya bukan seorang, penceramahnya ramai. Setiap seorang mungkin berceramah 10, 15 hingga begitu, up to you. Tapi dipandailah bagi masa. Juga ada hak mungkin sebagainya. Hadirni rakyat biasa atau insan biasa yang nak tidur, tapi habis ceramah pukul 3 pagi. Antara yang hadir itu Masya Allah, tabarakallah, sabdanya Nabi Abu Man ra'ani fil manami sayarani yaqazatan. Barang siapa yang pernah melihatku dalam mimpinya, saya akan melihatku secara yaqazah. Yaqazah itu dalam keadaan sedar. Allah tuan-tuan, banyakkan berselawat dan salam. Semoga kita bermimpi menemui Nabi dalam apa juga cara. Tapi saya tak nak sebutkan itu, tapi saya nak menyebutkan yang ini. Kemuliaan majlis kita pada hari ini tuan-tuan, yang seumpama ini, semoga sama dengan majlis yang saya pernah ikuti di Mesir dulu tuan-tuan. Seorang waliullah dalam kisah cerita yang saya dengar. Memang dia waliullah, tapi saya tak pernah melihat keajaiban, karomah-karomah yang berlaku pada diri, namun anak-anak murid yang pernah bersamanya. Zaini, dia ni waliullah, dia kata begitu. Dia memiliki tembus pandang, matanya boleh memandang atas izin Allah. Kalau kat dunia orang yang tengok, saya tak berani masuk tanda sebab saya nampak, dia kata. Itu nampak dia bukan orang ini kalau dia ini dibukakan hijab maka dia kasyaf. Sebenarnya bukan. Sebenarnya pelajar ini atau orang ini ada masalah. Masalah apa? Dalam dirinya ada jin. Dia memandang dengan pandangan jin, memandang dengan pandangan matanya, latah dia tengok. Biasanya orang ni dia pernah ada sejarah kena histeria atau dia selalu kena histeria. Itu kita cuma bersangkaan begitulah. Ini. Tapi kalau orang yang boleh memandang rahasia di sebalik apa yang dilindungi oleh Allah daripada melihat dan mendengar, orang ini insan-insan pilihan. Umpamanya yang tadi ni lah. Saya bukan nak cerita hebat-hebat benda ni tuan-tuan, tapi nak cerita hebat majlis ni pada hari ini. Dia kata apa penceramah yang kat Mesir ni? Dia kata apa? Wallahi, wallahi, wallahi. Kalimah wallah ni bukan sembarangan tuan-tuan ya. Ini kalimah apa? Kalimah sumpah. Dia bersumpah. Dia kata apa? Sesungguhnya majlis kita pada hari ini dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar tuan-tuan. Rasulullah ada dalam majlis yang seumpama ini. Semoga Rasulullah ada bersama kita pada hari ini.
tapi kita mungkin tidak merasai, tapi dia ada bersama kita, tuan-tuan. Roh dan jasad, mana yang lebih kuat? Roh. Jasad ni ada sakit, lepek, tak boleh buat apa-apa. Tapi roh, dia bebas. Sebab tu apabila kita berselawat dan salam, kita akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak-anak, terutamanya nak mengambil peperiksaan, dan ayah-ayah dan ibu-ibu, mohon diri. Saya tak boleh katakan tolong, mohon diri banyakkan berselawat dan salam. Di hari kita menghadapi cabaran yang begitu hebat, mendepani masa Allah Akbar, tak tahu nak kata apa, tuan-tuan. Anak-anak kita ni, terutamanya anak-anak yang hadir ni, Allah, anak-anak tolong. Saya sebut tolonglah untuk anak-anak, sebab anak-anak saya ada kat sini. Saya nak cerita pasal anak-anak. Mungkin saya cakap kosong. Saya sendiri ada anak kan. Saya cakap saya sendiri yang buat kerja rumah ni. Bukan senang, tuan-tuan, nak suruh anak kita nak sama macam akal dan fikiran kita yang hari ini. Walaupun dulu kita anak-anak macam anak-anak ni juga. Kan saya dulu, Allah Akbar, tuan-tuan, kalau pergi sekolah, saya tak tengok jalan. Saya tengok orang jauh kata ngincang parit. Mata ni tak parit. Dia mewaris anak saya ni. Saya geram juga kadang-kadang. Mancing. Saya pusing. Mancing lagi patrah ni. Dan tadi juga besar cakap, periksa Desember, 22 Desember kan. Siap bawah. Panik kena ada jadual khusus. Rotan ibu untuk anak saya seorang ni je. Yang lain jangan rotan, tak apa. Untuk Soeb memang rotan je. Bantai bapak dulu memang. Generasi saya lah, generasi kena bantai. Ni. Lu puas lah kena rotan kalau sekolah puas. Generasi hari ini sikit kena rotan. Kalau dia ngadu kena rotan, saya tambah lagi 10 kali kat rumah. Rotan je cikgu. Pertamanya seorang lah, yang lain tak payah. Yang lain dia baik. Allahumma salli ala, dia pun budak baik juga. Tapi macam tu lah, suka pergi mancing. Siap musik, sebenarnya lupa rotan betul tau. Siap mau jadi bahan dari ceramah kat sini. Nyesal aku datang hari ini kan. Nah, sebetulnya ceramah jemput saya. Kau tim cikgu suruh bawa ceramah kat sini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu majlis kemuliaan Nabi di dalam sejak Nabi Allah Adam, insan yang paling mulia. Bahkan Allah Akbar, nak kata majlis ini majlis keberkatan. Kalau kita baca Barzanji itu memang tidak asing untuk kita. Semua kita alhamdulillah fikrahnya sama walaupun ada. Mula unsur-unsur luaran kata baca Barzanji, ini bid'ah, ini sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu, semua yang bid'ah itu sesat, semua sesat masuk dalam neraka. Jangan, Barzanji itu bukan sebarang-barangan. Melainkan di sebalik kisah yang begitu hebat, seorang insan sebelum kelahirannya telah menjadi bicara sekalian makhluknya Allah. Menjadi bicara, namun menjadi rahasia daripada rahasia Allah. Syaitan pun tak tahu bahawa Nabi ini bakal jadi Nabi. Syaitan tak tahu. Tapi ada beberapa insan tahu bahawa dia bakal menjadi Nabi. Itulah keagungan Allah. Rahasia, apabila Allah merahasiakan sesuatu, tak ada seorang pun tahu. Walaupun dah dipecahkan rahasia bahawa Nabi bakal menjadi Nabi. Nabi Allah ada tahulah, tapi tahu insannya belum wujud. Tapi kewujudan Nabi yang bakal menjadi Nabi menjadi rahasia. Malaikat tahu, tapi malaikat ini makhluk yang taat. Dia tidak akan membuka rahasia. Surah itu dia akan buat tu. Suruh orang ni nanti ambil nyawanya pada tahun bulan sekian, tempat sekian. Itu malaikat Israel. Dia tahu, dia akan buat. Jika kadang malaikat Israel pun pelik, dia ni kata mati kat sini, tapi kau masih ada kat sini. Tiba-tiba tak kerana urusan apa, cuk, dia pergi ke tempat tu, dia mati kat situ. Itu rahasia-rahasia Allah. Sehingga rasa Nabi ni, tuan-tuan, sebelum Nabi dilahirkan, Allah Akbar, ayahnya pun tak tahu bahawa Nabi bakal menjadi Nabi. Tetapi kalau menyingkap sejarah kisah ini, bila, tuan-tuan, bila terlihat Nabi ini begitu hebat, sebelumnya kisah kelahiran Nabi tak ada siapa pun nak cerita. Walaupun Abu Lahab, siapa pakcik Nabi, antara orang yang paling gembira. Kerana Allah Akbar, Nabi dilahirkan dalam keadaan cukup hebat. Melihat kehebatan luaran. Kalau kita nanti, Nabi ini kelahirannya hebat masa bila? Ketika Nabi usia 40 tahun. Nabi berada di atas bukit Sofa.
Siapa pernah pergi umrah, pernah haji, doktor pergi di guru besar kan, pernah pergi sofa. Tahun bila cikgu pergi? 2004. Wih, kita pergi sama tu. Mungkin tak jumpa. 2004, okey 2004 cikgu dah sikit, dah ketinggalan sikit. Saya pernah pergi 2001. 2001 masih sempat lagi turun kat bawah ada air Zam-Zam. Saya pergi kali kedua 2004, peristiwa tsunami besar dekat Indonesia. Saya pergi kali yang keduanya, loh, air Zam-Zam masuk ke bawah dah tak ada, dah ditutup dah. Kerana keperluan ramainya orang nak menunaikan tawaf, dia mengganggu tempat nak turun tu, jadi tawafnya sempit. Tapi ditutup terus. Tapi sofa cikgu masih naik. Sofa adalah bukit Sofa dan Marwah. Sofa Marwah orang yang buat umrah hari ini, kawan saya, classmate saya, Hafiz di berapa? Hafiz. Semalam dia kontak. Saya suruh jumpa kawan saya, kawan Arab, tapi dia pun tak sempat calon pandangan. Hafiz sama ni. Dia pergi umrah sama istrinya lah. Siapa yang kenal lah? Kan anaknya dekat sini. Kenal Hafiz sama ni. Amaknya cikgu Rohani tu, cikgu kita kan dulu. Dia pergi umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tak apalah. Saya kalau ceramah macam ni, dia termasuk sini. Kadang saya lupa saya nak cakap apa tadi awal-awal. Tak apa. Jadi kehebatan Nabi SAW ni tuan-tuan, tadi bapanya pun tak tahu Nabi bakal menjadi Nabi. Tetapi tuan-tuan, kisah cerita ni mulai hebat tadi. Saya nak teringat pula. Tadi satu hari Nabi usia 40 tahun berada di atas bukit Sofa. Sofa Marwah. Antara rukun haji, antaranya apa? Daklah dilakukan sa'i Sofa Marwah. Sofa itu kalau dilihat setentang, dia tengok di arah Kaabah tu nampak Sofa Marwah. Dia setengah Hajar Aswad bahkan kalau dia arah dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi berada di atas bukit Sofa. Pada ketika itu dia melakukan suatu pengisytiharan. Nabi ini dia tak banyak cakap, tapi kalau dia cakap, orang menanti-nantikan suara Nabi ini merdu. Wajah para sahabat Nabi ini kacak sangat. Kalau Sayyidina Yusuf itu separuh pada kekacauan Nabi. Sayyidina Yusuf, setelah Allah menyingkapkan bahawa dia ini bukan insan sembarangan, utusan Allah sebagai Nabi dan Rasul, ketika Zulaikha tergila-gilakan Nabi, sehingga apa? Zulaikha nak menggoda Nabi, tak nak bapanya keluar, maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam tempat bilik itu, dikunci dengan harapan dia nak buat sesuatu maksiat. Ceritanya begitu. Kisah panjang termaktub dalam surah Yusuf, bahawa Zulaikha lah yang tergila-gila. Lantas nak kata apa? Zulaikha tak puas hati. Dia dibisik-bisikkan gadis-gadis. Zulaikha terumnya dengan hambanya sendiri pun nak cuba tergedik-gedik. Tak apalah, agaknya macam tu kan. Lantas dia adakan satu majlis. Orang yang sibuk mengumpat Zulaikha ni, okey tak apa, aku atur majlis. Kenapa aku tergila-gila dengan Nabi Yusuf? Tahu tak kisah dia kan? Okey, disusun semua orang-orang perempuan, dibagikan sebiji apple, dibagi pisau tajam. Kemudian nanti kita lagi, kau nak kata aku tergila-gila kan, kejap lagi okey, aku nak uji kau. Setelah semua dah baris gitu, kejap lagi aku cakap, nanti aku panggil Yusuf ni keluar. Okey, tolong kupas buah apple. Sekali Nabi Yusuf keluar aja begitu, okey kupas. Ni malaikat ke apa ni? Gitu. Sampai terapa? Terpotong tangan, terhiris tangannya. Allah terkasih handsome-nya dari Allah Yusuf. Tapi Nabi lagi hebat, lagi handsome. Tapi taklah nak menjadi sangat macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Saya nak mengaitkan nanti ni kisah Nabi berada di bukit Sofa. Di sini bermula kisah yang kita sambut pada hari ini. Nabi cakap ni dinanti-nanti oleh masa, bukan lagi Nabi, tapi Nabi mendapat gelaran Al-Amin, yang jujur, yang amanah, yang bagus, yang handsome, yang kacak, yang merdu suara. Tapi Nabi tak banyak cakap. Nabi melalui kehidupan zaman jahiliyah tu, tahu benar selok-belok kehidupan orang Arab. Ni hikmah Nabi dijadikan oleh Allah secara rasmi ketika usianya 40 tahun. Nabi bukan orang lain yang didatangkan daripada mana planet tiba-tiba nak cuba berdakwah. Tidak. Tapi Nabi dilahirkan, membesar dari golongan bangsanya. Kalau cerita panjang tu, sebab tu kalau saya cerita berdiri kejam, dia duduknya lama je, tak cukup sejam agaknya. Sebab kisah-kisah cerita ni kadang kalau kita cerita tu macam menarik kan. Tapi tak apalah, pendekkan Ustaz. Baik, kita pendekkan. Jadi kisah tu dengan Nabi berada di atas bukit Sofa.
Dia memanggil, wahai bangsa Arab, mari kemari. Aku nak mengisytiharkan sesuatu. Orang Arab dengar, hei, Muhammad nak cakap ni, mari. Semua orang pun datang. Semua datang sebab dia suka dengar Nabi cakap. Nabi ni Al-Amin, yang jujur, yang amanah, yang bagus, semua tadi lah. Sehingga kehebatan Nabi ni, tuan-tuan, Allah Akbar, separuh Nabi Yusuf separuh daripada Nabi tu moncong-moncong wajahnya, bagai bercahaya begitu. Kalau cakap macam mutiara daripada mulutnya tu keluar sesuatu, giginya cantik. Allah Akbar. Tak tergambarlah macam mana. Tapi memang kat dunia lagi. Tapi Nabi membuat satu pengisytiharan. Dia kata apa? Wahai bangsa Arab, hari ini aku nak nyatakan kepadamu, adakah engkau percaya tak apa yang nak aku cakapkan ni? Semua mereka tu percaya. Sadaqnallah, hei Muhammad, engkau memang budak yang Allah Akbar. Tadi nak cakap Allah Akbar, tapi nak intonasinya tu, kau ni memang budak bagus lah. Sehingga kalau kita menelusuri sejarah, Nabi ini orang kepercayaan. Satu hari Kaabah tu runtuh disebabkan satu musibah, dikatakan dilandanya banjir. Kaabah ini dibuat dahulunya, batu-batunya dah pada tanah. Ada kena banjir, dia runtuh. Dah berapa kali Kaabah itu dibina semula. Bila dia runtuh tu, tuan-tuan, maka dibina semula. Kaabah ini tidak akan dipanggil Kaabah kalau tak ada benda ni. Apa dia? Dan tidak akan sah tawaf kalau kita ikut seperti aku lah. Nah, rukun Yamani ke, rukun Iraqi ke, Masalah Sayyidina Muhammad, tak boleh macam tu. Dia mesti dimulakan dengan rukun Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad inilah nak diletakkan tempatnya yang asal di situ. Jadi kabilah-kabilah Arab ni dia ada kuah kabilah. Siapa nak diletakkan yang paling layak nak letakkan tempat? Semuanya betul-betul. Biarlah aku. Kan aku ni bangsa yang ada keturunan macam semua ketua-ketua kabilah mencadangkan biar pimpinan dia. Lantas udur-uduran lagi tu, tak selesai macam ni, kan? Seolah nak memuliakan satu kabilah, nanti akan tertinggal kabilah. Okeylah macam ni. Ni nak cerita Nabi, orang kepercayaan ni nak ceritanya ni. Apabila begitu, okeylah macam ni lah, senanglah. Macam ni susah sangat. Macam ni, okey, pintu Kaabah ni, pintu Mekah ni, pintu Masjid Al-Haram lah. Kalau begitu bukan Masjid Al-Haram lagi, sebab dikelilingi dengan patung-patung berhala, kan. Nak kata begitu keadaannya. Kita macam ni lah. Nanti siapa-siapa yang masuk pintu tu, kita bagi kepercayaan kepada dia untuk meletakkan Hajar Aswad. Kita adil, fair. Mana bangsa tak kisah, mana kaum tak kisah, mana kabilah tak kisah. Mereka sepakat setuju, semua setuju. Sekonyong-konyong atas kehendak Allah, masuklah melalui pintu itu Muhammad. Maksudnya bukan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad tu Nabi lah. Betul lah, okey, memang dialah yang selayaknya untuk meletakkan tempat ini, yang jujur, yang amanah, yang bagus. Sehingga ke tahap itu kepercayaan orang-orang Arab kepada Nabi. Sehingga dengan kebijaksanaan Nabi, dan Nabi ini bijaksana bukan sekadar sifat patonah itu ketika Nabi menjadi Rasul. Nabi ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena dalam bahasa Arab tu dia mandi dulu sejak azali lagi Nabi uswah hasanah. Sehingga Nabi Al-Adam tengok, tiupkan nyawa yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini bukan sebarang-barangan. Nabi Adam menjadi ikutan, nak mengikut ini bukan sebarang-barangan orang. Ternyata apa? Nabi Sayyidul Mursalin. Peristiwa ini kita tahu ketika apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi apa? Mengetuai solat semua para nabi sebagai para rasul di Baitul Maqdis. Itu dalil Nabi penghulu pada sekian para rasul. Menjadi apa? Penghulu menjadi ikutan, kan? Menjadi ikutan para rasul. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu. Jadi Nabi jadi tauladan, ini sebelum jadi Nabi. Nabi jadi Nabi rasmi umur berapa? 40, kan? Tapi Nabi ketika usia itu dah pun belum jadi Nabi, tapi menjadi ikutan. Tadi lah diberi kepercayaan nak meletakkan Hajar Aswad dan bijaksana. Ini kabilah yang mungkin akan berperang kerana benda ni atau bergaduh berkelahi kerana benda ni. Nabi bentangkan dia punya serban dia, letak Hajar Aswad ke tengah, maka semua kabilah untuk pegang sudut-sudut Hajar Aswad, nak kata kemuliaan, nak menyatukan umat, jangan bertengkar kerana satu benda ni. Lantas begitu, semua bangga, hebat, diberikan kepercayaan ke. Tinggal lagi Nabi meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Itu antara kebijaksanaan sifat fatonah Nabi menjadi
Apa? Sifat wajib bagi Nabi. Ingat tu, dah jahaz nanti dia tanya tu. Sifat-sifat yang wajib bagi Nabi senang je. Berapa Syekh? Sudah bapak aku ditanya aku. Berapa sifat wajib bagi Nabi Syekh? Tak kena memang siapnya. Berapa? Nasib baik betul. Nanti boleh bagi hadiah. 10 sen je. Allahumma salli ala sayyid. Biasa saya ceramah buat duit banyak. Tapi ini kat tempat sendiri tak buat duit lah. Buat duitnya tertinggal. Dia ceramah ada soalan, siapa dapat jawab dapat RM5, dapat RM10 kadang-kadang. Tu tapi hari ni tak bawa duit. Tadi cikgu saya tak sempat balik rumah pun. Saya ada kuliah kat kampung. Sekali kuliah kat kampung ada seorang ni pelik betul. Pelik sebab saya tak kenal dia. Salam saya kok cium tangan. Siapa ni? Sekali lepas habis kuliah tu tanya dia. Siapa ya macam kenal tak kenal tapi jarang-jarang nampak. Dia kawan ustaz. Kawan ada? Baru zoom reply balik. Allah, kawan saya 15 tahun yang lalu datang daripada Selangor. Itu yang saya banyak panjang. Ngeteh-ngeteh ngobrol. Lu dah pukul 8 nak ceramah ni. Saya baru datang sini. Tak sempat tu kabar dia terus datang sini. Suib pun saya tinggal. Maknya telefon bapa. Ni Suib kata nak ikut sama. Astagfirullahaladzim. Karena pula saya kau naik motor je kan. Dia naik motor sendiri. Allah, kisah kat situ pula dia. Okey tadi. Marwah. Cerita Marwah tadi kan. Dekat Marwah ni ada Nabi kata duduk di Marwah. Apa tadi? Wahai orang-orang, percaya tak aku nak mengatakan sesuatu? Wahai Muhammad, kalau ini kalammu, kami semua sepakat percaya. Baiklah, aku nak katakan di sebalik bukit itu ada sekumpulan tentera yang akan menyerang kalian. Adakah kalian mempercayainya? Semua suara sodakna. Dia kata, kami percaya kerana indah kalam daripada mulutmu. Nabi satu belum lagi diisytiharkan jadi Nabi. Nabi bukan nak berbohong. Dalam hidup Nabi tak pernah berbohong walau sekali. Termasuklah yang ni Nabi nak bukan Nabi nak berbohong sebenarnya. Walaupun Nabi sebenarnya nak memberikan keyakinan. Tak ada pun tentera. Ini bukan berbohong, tapi cuma nak berikan keyakinan. Nabi nak membawa suatu kebenaran. Tapi bangsa Arab termasuk Abu Jahal ada kat situ. Abu Jahal, Abu Lahab, Wa'il bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, semuanya lah orang-orang yang menentang Nabi. Sodakna, betul wahai Muhammad, kau yang jujur, yang amanah. Soal macam itulah sebulat suara. Lantas Nabi pun menyatakan, sesungguhnya pada hari ini nak aku katakan kepada kalian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cis ni antara orang Arab, cis tabat yadak. Dia kata, celaka engkau wahai Muhammad nak membawa satu agama yang baru. Siapa ni tuan? Abu Lahab. Disinilah bermulanya kisah. Patutlah 40 tahun dahulu. Kisahnya yang mutawatir, saksi-saksi hidup yang masih ada pada ketika itu menyaksikan keajaiban saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru nak cerita. Sebelum tu Nabi tak tahu pun, maulid dia tak disambut pun. Tapi ada Nabi mengisytiharkan kenabiannya menjadi Nabi dan Rasul, baru kembali. Patutlah. Itulah yang termaktub tertulis dalam Barzanji itu. Barzanji yang sebagian mereka fahaman Wahabiyah tu menyatakan bid'ah sesat tu jangan, tolong. Janganlah nak membid'ah-bid'ahkan. Kau dah baca tu belum Barzanji? Apa isi kandungan Barzanji? Barzanji itu kisah kehidupan Nabi sebelum dilahirkan, semasa dilahirkan, setelah dilahirkan, sehinggalah kewafatan baginda termaktub dalam Barzanji yang terukir dengan kalam-kalam yang indah. Saya ini tak pandai berzanji, kan? Saya sebut je, bolehlah sebut kisah berzanji itu bagaimana. Ya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah mula kisahnya 40 tahun yang dulu. Patutlah. Ni kisah macam mana antaranya tuan-tuan? Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni siapa? Iaitu bapanya Nabi. Nak kisah ni tentang nak kisah ceritanya ni. Sebab kita cerita kita maulud kan. Nanti saya terajak cikgu. Saya kadang cerita ni shock sendiri. Ya Allah, tinggal 5 minit cikgu. Ini belum cerita lagi ni. Dah 10.26 tinggal 4 minit ni macam mana ni? Teruskan yang mana-mana cikgu.
Ini budak-budak ini belum saya ketuk lagi siap kok budak-budak. Ini sangat ceramah sekali ya sini hari ini. Karena ambil dah jahaz kan. Ini main-main lagi ni, bikin mancing lagi, kasihan kau sini terutamanya. Kau duduk semua dengan aku pasirnya beli selepak apa kalau lagi mancing siap kau. Allahumma sholli ala. Coba ambil perhatian anak-anak, ambil perhatian betul-betul anak-anak. Ustaz lalui zaman kamu. Pikiran kamu sama je macam Ustaz juga. Lebih kurang dia suka mancing, suka main, tapi tolonglah. Zaman kamu ini bukan zaman main-main. Nak cakap macam tapi kamu masih main-main juga kan? Ni main game lagi kan? Main Mobile Legends kan? Geram betul aku ni. Ni sampai jadi suami-suami pun main game lagi. Aduh, istri-istri bukan dia nak aku, bukan dia nak gosip dengan saya, ada istri dengan dosa. Iya Ustaz, orang anakku isi main game. Wah ya Allah, baru berhasil nanti nanti arti. Kau paham dia cakap bahasa Jawa ni? Main game. Ini Allah bang. Daripada main game mancing lebih baik kan? Betul boleh kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kau yang perasaan saya mancing itu lebih baik Baik, kisah cerita ini Abdullah ni tuan-tuan, sebelum dia dikawin dengan Sayyidah Aminah, pasangan yang cukup ideal. Abdullah dengan Aminah dia bukan cara-cara keturunannya susun galurnya, kedua-duanya disusun gitu, akhirnya akan sampai pada Nabi Allah Ismail dan sampai Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim dapat gelaran Abbal Anbiya, bapa kepada sekalian para nabi. Pada keturunan Nabi Allah Ibrahim ni, Siti Hajar dengan Siti siapa seorang lagi? Sarah Siti Hajar melahirkan Sayyidina Ismail, Siti Sarah melahirkan Nabi Allah Yakub. Dari keturunan Nabi Allah Yakub, keturunan Nabi Yakub Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi seorang Nabi Ismail, dan sampai kepada Nabi SAW. Keturunan yang terpelihara dan dijaga oleh Allah. Tapi nak jadi kisah cerita, tadi patutlah tuan-tuan, sulbi Nabi ke Nabi daripada Allah Ibrahim turun Nabi Allah Ismail dan turun kepada Nabi SAW. Ada nur cahaya kenabian. Abdullah ni Allah Akbar. Ketika lahir Abdullah adalah antara anak kepada Abdul Muttalib yang paling kacak, paling handsome. Wajahnya macam bercahaya. Sebab apa? Di dalam sulbinya ada apa? Nur Nabi SAW. Sehingga apa tuan-tuan? Kalau Abdullah dibawa berdagang menjadi apa? Disebut dalam berjanji nasihat atau kitab yang lain, menjadi jejak kepingitan. Gadis-gadis bilang, Abdullah, wow. Macam-macam apa istilah saya tak tahu, saya tak pandai lah. Sehingga dikatakan kecewanya gadis-gadis ni tuan-tuan apabila didapati berkahwin Abdullah pada Sayyidatina Aminah ibu Nabi, dikatakan 200 gadis-gadis mati tuan-tuan. Mati apa? Stres. Dia bunuh diri kerana apa? Abdullah dah berkahwin dengan orang lain. Ya, akulah moga-moga, akulah jadi suaminya. Ternyata tidak. Itu antara perkhabaran. Nak kata Abdullah itu apa? Menjadi jejak kepingitan. Kenapa? Ada nur kenabian. Tapi saat kelahiran Nabi, hilang nur itu, berpindah kepada wajah ibunya Sayyidatina Aminah. Bertambah hebat, cantik Sayyidatina Aminah. Kenapa? Telah ada di dalam kandungan rahimnya seorang anak yang bakal menjadi Nabi. Ni orang pertama yang tahu bakal anak dalam kandungan bakal menjadi Nabi adalah ibunya Nabi SAW. Namun tetap menjadi rahasia. Sebab apa? Menurut perkhabaran, saat ketika kandungan Nabi berada dalam kandungan ibunya Sayyidatina Aminah, setiap malam dihadiri oleh malaikat dan para nabi yang terdahulu menyatakan bahawa sesungguhnya anak ini bakal menjadi nabi yang bernama Muhammad. Tapi tetap menjadi rahasia. Allah menjaga rahasia ini sehingga nama itu tidak diberikan oleh sesiapa pun orang-orang yang terdahulu dengan nama Muhammad. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kisah panjang ni masih dah singkat. Allah langsung habis itu masa. Allah 10-30 cukup tadi. Ini macam mana ni cikgu? Pendekkan cerita lagi lah. Orang yang kedua bahawa Nabi bakal menjadi ni siapa tuan-tuan? Iaitulah datuknya Abdul Muttalib. Namun sebelum kisah ini tuan-tuan, saya nak kata majlis ni majlis barokah tuan-tuan. Kali pertamanya Nabi berada dalam kandungan ibunya, walaupun pada ketika itu ayahnya Abdullah pergi berdagang, dikatakan pergi ke Madinah mencari nak menyediakan hasil, bukan mencari dagangan yang akan dibawa ke negeri Syams. Ketika itu pun Allah Ta'ala secara tahu ke tak tahu, Aminah ini telah pun mengandung. Sebab apa?
ketika 2 bulan kandungan Nabi, dulu perjalanan pergi ke Madinah bukan macam hari ini. Walaupun 480 kilo ni macam kita hampir-hampir nak Kuala Terengganu lah. Sebab saya biasa 480 lebih kurang kan. Perjalanan tu dulu bukan macam kita hari ni. Betul jauh naik unta. Bukan jalannya macam tar goreng hari ni kan. Allah Akbar. Adik-adik tu tar goreng dek. Sebab apa namanya tar goreng? Sebab ada tar godok. Ni cikgu pernah lalu tar godok ni tu. Saya pun tak tahu. Jenis kan tar godok tu. Nih. Itu dulu tar godok ni. Takkan dia tak lalu. Di jalan putih dan jalan merah. Dulu jalan turah dan tar godok. Godok ni dia jalan tar tapi brunal gitu. Tar goreng ni yang ada hari ni. Tar godok dah tak ada. Dulu agaknya cara tar tu digodok lah agaknya Allah Ta'ala alam. Jalan tar tapi jalan tar kasar. Itu tar godok. Kan? Saya ini generasi yang melalui zaman kiamat lama lagi. Din, kita dulu ni kan. Din mana? Din. Mana? Sejagung. Lagi lah. Lagi dahsyat sejagung. Kita dulu tanah mumbul semua kan. Pergi sekolah ada tanah mumbul kan orang boleh. So memang tak tahu tanah mumbul ni nak jalan pergi sekolah. Kalau kita lalu basikal dia macam jerlus. Tempat tu laluan air. Itu namanya tanah mumbul. Kalau lalu silap-silap kalau naik hujan boleh jerlus ke dalam. Sebab apa bawahnya laluan air? Sebab air itu tanah mumbul. Mana kita sambung melalui kiamat lama lagi daripada ketika itu. Kiamat lama lagi sebab apa? Nabi sebut apa dia? Apa ditanya oleh Sayyidina Jibril, mata sa'ah, bila hari kiamat? Ada si yang berkaki ayam, ada si yang tak berpakaian, ada si pengembalikan. Semuanya orang miskin. Ya tatawalunal bunyan, meninggi-tinggikan bunyan, mencantik-cantikkan rumah. Itu zaman kita ni kan? Zaman rumah Allah Akbar, gitu-gitu je. Rumah yang paling cantik sekali sejarah hidup masih ada tu. Cikgu Samiin hidup lagi tau. Pernah jumpa Cikgu Samiin. Pergi surau Fatimah tu belakang tu, hidup lagi. Itu nas COVID dia dipingsankan tapi banyak umur hidup lagi, dia cerita. Dulu dia ngajar saya pulang ngajar dia. Bukan ngajar pun, saya ceramah tak mahal kan. Kan? Masih hidup lagi. Hari ini Allah Akbar, bangunan batu pagon dah tinggi-tinggi kan. Semua yang mencakar langit. Hari ini kat Jeddah akan menjadi bangunan paling tinggi kat dunia. Ada lambenan lebih 1 kilometer. Nak kata apa tuan-tuan? Masa bila hari kiamat? Tak tahu. Tapi kiamat sangat hampir apabila orang yang miskin kat Jeddah tu orang Badui dulu. Tak ada apa-apa. Meninggi-tinggikan bangunan. UAE, Qatar, semua tempat tu. Tempat yang hebat. Dulu tu padang pasir tuan-tuan. Hari ini Allah Akbar, anak-anak ni hidup semua dah ada kereta, dah ada apa kan. Allah Akbar, dulu saya pergi sekolah naik basikal, tak jalan kaki. Ni kita ni basikal kan. Jagung dengan Razali sekali dulu kan naik basikal. Cucuk-cucuk malam sekolah ni. Wow, sejagung dulu Allah Akbar. Dulu pergi sekolah pukul berapa? Mahal pukul 5 dah tolak kan. Dah pergi sekolah gitu, Allah naik basikal. Hari ni semuanya naik motor. Mana dia? Ada yang pergi naik basikal ni? Alamak, ini pukul berapa ni saya tak cerita lagi. Astagfirullahaladzim. Okey, saya lupa lagi cakap ni. Astagfirullahaladzim. Nak kata kita ni kiamat dah dekat sangat dik. Dekat sangat. Tanda tu semua dah ada dah. Kalau 40 hadis Nabi, tanda kiamat kecil, tak ada satu pun hadis Nabi yang tak ada tanda. Kiamat kecil semuanya dah ada. Allah Akbar. Baik, saya kat lagi. Aduh, kat mana ni saya cerita tadi ni? Astagfirullahaladzim. Tak apalah. Okey tadi Abdullah tadi. Sayyidina Aminah ni tuan-tuan, saat berpindah rohnya Nabi, cahaya ke Nabi pindah pada Sayyidina Aminah. Rumahnya yang dahulu tempat rumah Nabi ni tuan-tuan, sampai hari ni rumah tu masih ada. Mana Ustazah? Itu maktabah. Maktabah tu perpustakaan. Siapa nak pergi umrah? Babu Salam. Madinah ada Babu Salam, Mekah pun Babu Salam. Sunnah masuk ke Mekah kali pertama, masuk pintu Babu Salam. Babu Salam kalau kita masuk pintu sini, tengok belakang, betul-betul setentang. Ada maktabah, kat situlah rumah Nabi. Rumah Nabi dulu ni kontang, kering, gersang. Tapi saat ketika bermulanya pindah roh ke dalam rahimnya ibu Sayyidah Aminah, tempat itu menjadi subur, pokok-pokok mula segar hidup. Nak kata barokah tuan-tuan. Begitulah saya nak mengaitkan pada hari ini. Hari ini adalah majlis yang barokah. Seperti saya katakan, tempat di Hutaniah je. Kalau dia tak tahu dia macam ni, sambut je. Nak buat sembahyang aja, sambut sekali Maulidi Rasul.
Agaknya tahun depan pun agaknya berubah lagi sebanyak Raja Ahasnya mungkin akan masih berubah kan, kita Hijri dengan Masih tak sama kan. Mungkin lama lagi Madul Rasul, sambut juga Madul Rasul kali kedua. Sebab Raja tak jadi masalah. Sebab ini barokah tuan-tuan. Doa, ibu-ibu semua datang ni doa. Anak semua doa, ini barokah ni. InsyaAllah segera kabul. Tapi terhenti keberkatan itu atas pundak anak-anak. Kabul dah, Allah nak bagi, kita nak terima je. Allah dah terima, Allah dia asal berlaku. Mintalah nasihatkan Quran, nasihatkan aku kabul. Lebih lagi majlis Maulidin Nabi. Kabul dah. Lagi kita nak terima je. Anak-anak, kamu nak terima nak macam mana ke tak nak? Macam tak semangatnya, nak ke tak nak? Macam tu betul-betul kali saya tengok ada target pada lulus dia menjerit tadi kan. Dia gembiranya. Dia terus gembira bagus di. Biar hati kamu gembira, gembirakanlah ibu dan ayah kamu dan cikgu-cikgu kamu. Sempat lagi, ada lagi masa. Ada kisah cerita dia kalau saya nak cerita di sebalik kejayaan itu sebenarnya. Baik. Jadinya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, saya terus skip juga dan masa dah terus fokus pada anak-anak. Allah Akbar. Kamu hidup zaman yang semuanya serba cukup. Kamu lahir ibu ayah dah ada kereta, dah ada kenderaan. Betul? Allah Akbar. Semuanya serba senang. Namun dalam masa yang sama kamu hidup dalam dunia yang cukup mencabar. Cikgu-cikgu, dulu zaman cikgu yang ada kat sini dah jahaz. Dulu kita ada ke kelas tambahan. Zaman kita tak ada kan? Semuanya usaha sendiri kan? Zaman dini kalau tak ada kelas tambahan, kita tak bimbing. Pandai macam mana? Tak sembarangan tu. Itu zaman kamu. Sebab apa? Zaman kamu zaman yang cukup mencabar sangat. Tolong wahai anak-anak, kamu akan cemerlang tapi tolonglah sangat-sangat. Ini. Hand setan. Pagi petang hand setan. Bahasa jauh tu hand setan main apa namanya maksudnya apa? Main handset kan? Hand setan kesetan gitu. Bapaknya betul setan. Wih, keren tak empok. Main game aja Allah. Sebenarnya tonton ini dirancang. Memang, kita memang pada zaman ini nak buat macam mana kan. Tapi dia juga dirancang alah perancangan untuk melalaikan manusia. Tapi kalau tak ada handset tuan-tuan, bapak-bapak ni kat sini, kalau pergi kerja tak ada handset, agak macam mana? Sanggup balik betul? Sebab dah jadi keperluan. Selain pada urusan kerja, kadang-kadang bapak-bapak pun main handset, sama juga yang cakap ni. Tapi mungkin ada iman sikit, ada pengalaman, mungkin boleh kontrol. Tapi anak-anak kita tuan, dia dirancang untuk melalaikan anak-anak kita. TikTok ke YouTube ke tahap namanya Allah Akbar, amin ada cabang bayi. Memang dirancang untuk begitu tuanya anak-anak kita jadi lalai. Allah kalau buka TikTok tu tak boleh berhenti. Karena kita yang tua pun sama tidur. Cocok tu jatuh dari padan muka. Nah tidur main handset macam pengalaman je Ustaz ni. Saya tadi dah taubat tapi kadang-kadang tengok juga. Lagi anak-anak yang kamu sedang sekolah ni anak-anak, tolonglah sangat-sangat. Tolong tinggal sebulan lebih ni yang SDEA dengan SDKA ni. Tolong Suhaib nombor 1. Tolong Suhaib, dia cikgu jadi saya. Aku lagi sama-sama datanglah hari ni. Solehin sekali anak murid saya. Walaupun saya belum kenal dia, sebab saya belum mengajar anak murid yang sampai di tempat baru saya ajar. Tapi kerana dia dah kenalkan, jadi bahan juga. Siap kau study. Tapi Solehin bagus sikit daripada Suhaib. Berani yang depan baca doa. Suhaib belum tentu lagi. Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini cabaran. Anak-anak tolong, Ustaz boleh tolong anak tolong. Dan kamu dah jahaz ni, kebanyakan kamu bukan suka pun dah jahaz. Betul ke betul? Tengok, dia tak suka. Betul kan tak suka kan? Siapa yang suruh kamu dah masuk dah jahaz? Janji, terus terang. Siapa suruh masuk dah jahaz? Cakap betul. Dia ke diri sendiri. Yang cepat-cepat dia cakap. Siapa suruh masuk dah jahaz? Baba kan. Ini ada dulu memang kena jahaz. Kebanyakan mak ayah yang suruh. Tapi anak-anak ambillah. Ini adalah tahap maksimum, tahap pembelajaran sekolah agama. Ahmad ibu dah jahaz. Saya ingat masa ni lagi ni Allah Akbar. Berapa puluh 5 minit 5 minit juga. Anak-anak Ustaz merayu sangat-sangat. Jadi kan dah jahaz ni sebagai asas. Dia adalah tahap tertinggi pembelajaran peringkat sekolah agama.
Besok Solihin Suhaib ni, kamu akan tahap tertinggi sekolah Arab stamp. Niat daripada sekarang. Suhaib ambil stamp pergi Mesir. Solihin sekali. Pergi sama Solihin. Pak nak jadi doktor kena betul nanti dulu. Pergi Mesir dulu. Itu bapaknya dia belakang ayahnya. Kan? Sebab kita adalah orang yang Allah SWT kena. Cikgu-cikgu yang urus itu 5 minit lagi itu. Kini ceramah saya dah. Nak suruh jemput saya kali sama saya. Cerita je. Fokus anak-anak. Fokus betul-betul. Fokus. Niat kerana ilmu. Niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Kamulah. Apa kata peribahasa mungkin mendapat hadis Nabi. Syababul yaum qadatul mustaqbal. Pemuda hari ini menjadi pemimpin masa akan datang. Dulu saya kecil-kecil, saya tak sangka hari ini loh kok saya pula berada di yang kita sekarang berada di pelapis pimpinan dia. Berada di pelapis pimpinan. Sedar tak sedar harus kira 50. Tapi saya senang ni kan. Tapi tak apalah, semoga nom rasa muda semangat nak memimpin generasi anak-anak kita pada hari ini. Baik anak-anak, rahasia. Ni saya nak sebut tadi, apa rahsia kecemerlangan anak-anak? Ni rahsia dia. Ni sebenarnya loop intipati ceramah kita hari ini. Ni yang saya nak sebut ni. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Cikgu nanti habiskan pukul 12 lah cikgu. Saya nak, ini penting cikgu. Al-jannatu wa na'imuha. Anak-anak pegang ni. Dan ayat-ayat semua kita. Ni asas kejayaan kita ni. Walaupun Allah berjanji bukan hadis Nabi, tetapi dia menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi. Inilah kehidupan kita. Ambil ni, pegang ni betul-betul. Pegang, kemas-kemas. Kuat insyaAllah. Sebab hidup kita bukan kat sini. Hidup kita nanti ke akhirat. Hidup kita akan lalui nanti di alam yang lain, yaitu alam barzakh. Satu keyakinan wahai tuan-tuan puan-puan, setelah Allah tadi pertama menjadikan kita di alam ruh, antara akidah yang kita kena faham, akidah sifat Allah wal awwalu wal akhiru. Bila Allah yang pertama tidak ada permulaan, bila yang terakhir tidak ada kesudahan, tapi ada unsur ciptaan Allah yang ada permulaan, kemudian tak ada kesudahan. Ada 10 unsur. Syurga, neraka, Lauh Mahfuz dan yang lain-lain. Termasuk siapa? Kita ini setelah Allah menjadikan di alam roh, kita akan hidup selama-lamanya. Alam roh dah kita tinggalkan, alam rahim telah kita lalui. Sekarang kita berada di alam dunia, alam yang paling kecil, alam yang paling singkat. Nisbah berbanding hidup akhirat. Alam rahim lah singkat 9 bulan je, tapi itu alam tak ada apa-apa. Itu alam semuanya berada dalam jagaan Allah. Kelahiran kita wahai anak Suhaib, kau ingat senang kalau lahir dulu Suhaib. Suhaib dia dulu lahir, doktor kata apa? Tuan, dia ni terpaksa caesar. Ada lagi 2 minggu. Sebab maknya kencing manis kan, doktor ni sikit belah. Tapi masa tu saya kental, saya yakin dah kuat lagi. No doktor, tunggu cukup 9 bulan pada kita. Jadi ditahan. Saya yakin dia akan lahir pada masa dia. Masa tu tapi anak adik dia Habibullah. Saya dah tak boleh dengan suasana yang ada. Doktor kata suruh belah, saya pun akur je. Sebab apa? Kawan saya 8 bulan meninggal, 7 bulan sebab kencing manis pada ketika tulang. Tapi dia tak cukup. Alah, saya cerita kat situ pula. Kau ni kacau saya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak cerita apa tadi? Astagfirullahalazim. Tak apa ni. Al-jannatu wa na'imuha, syurga dan segala kenikmatan dalam tu. Besok tuan-tuan tadi kita hidup kita ingat hidup kita selama-lamanya. Ini akidah ni, ini akidah. Kita bukan kat dunia je. Kita hidup nanti alam barzah, alam mahsyar, alam hisab, alam penentuan syurga dan neraka selama-lamanya atas pengetahuan Allah sampai bila. Tapi hidup yang sedikit ini bakal menentukan kehidupan kita antara 2 cabang, syurga atau ke neraka. Oleh Nabi, semoga jangan ke neraka. Tapi disebutkan al-jannatu wa na'imuha, syurga dan segala kenikmatan di dalam syurga. Allah. Tapi saya paling suka dalam syurga ada apa? Ada sungai susu, sungai madu, sungai arak, segala jenis sungai. Ada sungai, pasti confirm dalam sungai itu mesti ikan baunya besar-besar.
Ini kaki mancing pun tu nak mancing juga dalam syurga. Tak apalah, boleh lah. Oh, kita apa? Itu tak penting. Tapi syurga ni tempat yang cukup nikmat. Sebab apa? Sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Pegang 3 ni. Ini syarat masuk syurga. Ini tiket masuk syurga. 3 ni tuan-tuan. Dia menterjemahkan kepada Al-Quran dan mensyarahkan, mentafsirkan pada hadis Nabi SAW. Syurga dan segala kenikmatan, sa'dun, tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, atau disediakan untuk liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, untuk orang yang bersalawat dan salam dan keberkatan kepada Nabi SAW. Simple kan? Tapi kena faham. Ni rahsia selawat tu. Tu Syuib. Dulu babas sampai dapat nombor 2 tu sebabnya selawat. Sebab mancing tak pernah kumpau, sebabnya selawat. Selawat tuan-tuan, dulu saya tak pandai. Atau saya cakap pesan anak-anak di bang, abang-abang ni kan, suruh banyakkan selawat. Anak-anak kita selawat, banyakkan selawat. Dia pencetus yang cukup hebat. Saya tak boleh nak cakap. Rahasia itu bagi mereka yang berselawat akan dimudahkan segala urusan. Mudahkan segala urusan. Itu kelebihan selawat. Kalau nak cerita selawat ni sejam lagi cikgu, tapi tak apa, juga cukup dengan cakap anak-anak ambil SPM. Dah jahaz ke SPE? Dah jahaz. Selawat banyak-banyak, InsyaAllah. Dulu ke depan ni juga saya dapat pangkat 1. Kalau ikutkan hukum asal, saya bukan dapat pangkat 1. Saya memang teruk, saya memang tak pandai. Tapi asbab selawat. Datuk saya pesan, dia tahu mak saya kali ngadu dengan datuk saya. Jadi tak pandai ke macam mana? Jadi ni nyokong bah. Selawatan siakeh. Piye selawat bah? Macam mana selawatnya? Selawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang saya kali pertama dapat nombor 2 tu. Sebab banyak selawat. Saya tak boleh nak cakap banyak selawat. Liman yusalli wa yusallim. Yang pertama ni, yang mungkin senang. Selawat ni hukumnya wajib tuan-tuan. Selalu kita dengar hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasul berselawat. Bahkan ya ayyuhallazina sallu, berselawatlah kamu. Bersalawat hukumnya wajib. Barang siapa dalam satu hari tak berselawat, dia melakukan satu dosa berdosa besar. Syekh berselawat tak Syekh? Betul ya Syekh? Betul. Siapa yang satu hari tak selawat kepada Nabi, sah-sah dia tak solat. Sebab apa? Solat, selawat itu jadi rukun daripada rukun solat. Sehingga begitu Allah perintahkan semua kita kena berselawat. Sebab tu wajib solat. Begitulah maksudnya. Tapi yang ketiga ni tuan-tuan, yang ketiga ni saya kena tunjuk yang macam ni lah. Sebab saya akan tunjuk tengah nanti lain macam. Yang ketiga 1, 2, 3 kan. Yang ketiga wa yubarik alaihi, dan keberkatan ke atas Nabi. Anak-anak yang akan tolong dengar. Keberkatan kepada Nabi ni maksudnya apa tuan-tuan? Mengamalkan sunnah Nabi. Mengamalkan apa? Sunnah Nabi ni yang kita terlepas pandang. Selawat asalnya, tapi mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Syariat Nabi. Syariat Allah. Apa yang Allah? Undang-undang Allah. Apa undang-undang Allah? Mencakupi 5 asas hukum. Wajib, sunnah, harus, makruh, haram. 5 ni. Jadi anak-anak, kalau kamu nak jadi cemerlang, dan kita semua wahai ayah-ayah, ibu-ibu, sunnah Nabi yang tolong jaga. Ni kalau kamu semua nak cemerlang, satu sunnah Nabi yang kamu jangan tinggal. Apa dia? Sembahyang berjamaah. Siapa yang sembahyang berjamaah, insya-Allah dijamin sempurna solat dia. Yang penting syarat rukunnya betul. Ibu-ibu jangan bimbang ibu-ibu. Fardu kifayah ini untuk lelaki. Ibu-ibu tidak menjadi fardu kifayah, tapi sembahyang berjamaah dapat pahala sama. Tapi orang-orang yang sembahyang berjamaah, terutamanya di masjid, dia dapat sempurna. Sebab apa? Orang yang sembahyang seorang belum tentu dapat penuh. Kata Nabi, orang sembahyang solat tu farzi dapat 1/10, 2/10. Kalau dia memang khusyuk betul,
fokus betul-betul, dapat 10 per 10. 10 per 10 berapa dek? 10 per 10 itu berapa? Su'id. Nah, solihin pula lah. 10 per 10 berapa solihin? 10 per 10 berapa? 1. Nah, betul lah tu. Nah, 1. Orang sembahyang seorang dapat 1. Tapi orang sembahyang berjamaah dapat berapa? Su'id. Nah, 27. Sembahyang berjamaah dapat 27. Tak akan dikurang 27 kali ganda lagi. Jadi, namun kau sabar ni kau pula. Jadi bahan. Siapa nama? Ustaz sebut nama ni barakah insyaAllah. Hafizan, Ustaz Hafizan insyaAllah. Amin. Kita nak amin. Takut dia nak jadi Ustaz. Dia takut jadi Ustaz lah. Amin, amin lah. Amin. Takut dia sebut amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, orang sembahyang berjamaah dapat 27 kali ganda. Ibu-ibu jangan jealous. Suami pergi masjid, ibu-ibu dapat 27 sama. Anak-anak pergi masjid, tambah lagi 27. 10 orang anak pergi masjid, kali 27 bu. Relax je kat rumah. Dia punya support. Barang kau pergi masjid, ni pisang goreng, teh kau, kopi kau semua disediakan. InsyaAllah. Yang penting lakukan solat secara berjamaah. Support. Kita ni yang dengar ni latih daripada sekarang. Macam mana kalau free lesson, tak ada apa-apa tanggungan mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sembahyanglah berjamaah. Itulah nanti yang akan dikirim. Ini nak cerita panjang lagi, Dr. Musi pun dah tak sabar nak cakap, tapi tidur. Oh, habis itu. Kita dah habis dan cukup. Sembahyang berjamaah. Lakukan satu sunat ni, sembahyang berjamaah. Setelahnya, ikutlah peraturan Allah. Ikutlah peraturan Nabi. Kita akan selamat. Kita akan selamat. Allah berfirman jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad kepada sekalian umatmu, kalau kamu ingin mendapat cinta Allah. Tadi saya sebutkan nikmat dalam syurga kan. Nikmat dalam syurga bukan bidadari ya. Bukan ikan baunya besar ya. Tidak. Nikmat nomor 1 dalam syurga melihat zat Allah. Sepatutnya kita kat dunia kena ikut siapa? Kena cinta Allah. Mana caranya? Fattabi'uni, ikutlah aku. Allah ajar kepada Nabi, sampaikan kepada umat, kalau kamu nak mencintai Allah dan Allah mencintai kamu, ikutlah Nabi, ikut sunnah Nabi. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini kemuncak kejayaan seseorang apabila dicintai oleh Allah, mendapatkan Allah dengan ikut Nabi. Sifirnya mudah, tuan-tuan. Hidup kita semua kena ikut Nabi. Tak ikut Nabi, kita dah menyimpang. Hidup kita semua kena ikut. Kalau hari ini kita, anak-anak kita menjadi orang yang mengikut kita, pastikan kita yang mengamalkan sunnah Nabi. Begitu juga hari ini kita orang yang mengikut orang atas kita, pastikan orang atas kita orang yang juga mengikut sunnah Nabi. Kalau orang atas kita tidak ikut Nabi, kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Tarik-tarik orang kafir. Kalau jadi istilah orang yang memimpin kita, orang yang tidak mengikut Nabi, bermakna orang kafir macam mana ikut Nabi? Tidak akan membawa kejayaan, tuan-tuan. Itu sifir mudah untuk kita faham sempurna program kita pada hari ini. Fikirkan untuk keselamatan hidup kita, bukan di dunia. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal, tapi akhirat tempat yang akan kita menduduki. Jadi sekolah itu juga minta maaf sikit ibu. Tuan-tuan, aku ambil waktu, tuan Ustaz ni panjang sangat dan sebagainya. Mungkin lain waktu kita sembang-sembang boleh lah ibu. Kita lebih boleh berkongsi begitu. Sebab saya sebenarnya bukan orang yang pandai bercakap betul. Saya bukan. Saya dulu kalau cakap kat depan, ini macamnya guduk menggeletar. Sebab saya bukan orang yang pandai cakap. Tapi semoga lah apa yang dikongsikan pada hari ini akan ada kebaikan. Macam tak malu bermaksud sangat ibu tak apa je saya cerita hari ini. Mungkin sebuah perkongsian yang mungkin semuanya atas izin Allah. Saya ucapkan juta terima kasih pada pihak sekolah yang berikan kepercayaan kepada saya untuk berkongsi. Dan ucap tahniah yang telah mengurus program, yang telah bertungkus lumus pagi, petang, siang, malam nak menjayakan. Ibu ayah yang hadir, tahniah anak tuan-tuan telah dikurniakan anak-anak. Semoga semua anak-anak ini anak-anak yang menjadi kita punya simpanan yang boleh memberikan kebaikan ke kita ketika kita mati. Mendoakan kita semoga menjadi anak-anak yang soleh. Amin. 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 Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Didik, bimbinglah mereka semua semoga mendapat kejayaan.
di dunia bahkan di negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Mohon kemaafan yang selebihnya tak apa-apa. Semoga ada kebaikan. Kalau baik itu dikongsikan bersama, kalau yang tak baik itu semuanya daripada diri saya sendiri. Dan maaf banyak-banyak pada tuan-tuan, puan-puan, dan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama-sama kita amalkan. Jadi ditutupnya pertama banyakkan selawat dan salam, kemudian amalkan sunnah Nabi. Untuk yang lelaki paling tidak banyak sunnah Nabi, paling tidak lakukan satu ni, sembahyang berjamaah dan bacalah Al-Quran. Banyaklah baca Al-Quran, itulah panduan hidup kita. Itulah kita punya GPS kita. Hari ini kalau kita nak pergi ke KL, saya pun dah tak tahu jalan. Tapi pakai GPS, seorang destinasi anda berada di sebelah kanan. Kau dah sampai. GPS kehidupan kita adalah Al-Quran. Baik, nanti panjang pula cerita tambahan pula tapi habis. Dan sekali lagi saya tangguhkanlah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.